cakap sama kita je kalau kita lalu panti rumah, mesti dia tak kisah, kan? Mana kau curi ni? Ya? Ha? Astagfirullahaladzim. Kau cakap dengan aku mana kau curi? Pak Su jangan pukul abang. Impian tu mungkin milik kita. Tapi kau jangan lupa, takdir tu tetap milik Allah. Harus ku bersabar dengan segala derita. Okey, di 30 minit yang tak awal tadi saya dah sediakan satu trailer untuk cerita Jam Tangan Pak Su ini. Okey, kepada korang yang masih belum tahu lagi cerita ini, okey, cerita ini ditayangkan pada 7 Jun yang lalu, iaitu di saluran RTM TV1. Ia ditayangkan pada pukul 9 malam. Okey, pada korang yang tak tahu lagi ataupun korang yang belum lagi tengok cerita ni, aku bagi sikit sinopsis untuk korang lah. Telemovie ini merupakan terbitan produksi Megapine Sendirian Berhad dan diarahkan oleh pengarah Rahila Ali. Antara pelakon-pelakon yang terbabit dalam telemovie ini ialah Shahnaz Ahmad, Rin Rahim, Nazia Mustafar, Fauzia Nawi, Putri Rayana Raika dan Arman Ezra. Cerita ini bermula apabila Fatimah, lakonan Putri Rayana Raika dan Ali Arman Ezra, iaitu anak buah kepada Pak Su, terpaksa dijaga oleh Pak Su Adam, lakonan Shahnaz Ahmad, disebabkan kematian ibu bapa mereka, iaitu kakak kepada Adam ni, lakonan Nazia Mustafa. Adam ni dia memang sangat garang dengan anak buah dia, tapi sebenarnya dia sayang. Pak Su Adam ni bekerja sebagai security guard dan dia pergi kerja hanya dengan menaiki basikal. Jadi tiap-tiap hari dia yang akan menghantar anak buah dia ni untuk pergi ke sekolah dan seterusnya dia pergi ke tempat kerja. Pak Su Adam ni juga tidak mempunyai handphone. Serabut katanya. Aku mana ada handphone, gabut aku dengan handphone tu. Jadi kadang-kadang dia terlambat pergi kerja, budak-budak ni lah yang dituduh menjadi penyebab sampai dia sanggup marahkan mereka. Okey, di sekolah Cikgu Wada, lakonan Rin Rahim yang selalu mengambil berat tentang mereka, dan apabila balik sekolah, Cikgu Wada ni lah yang banyak menumpangkan budak-budak ni untuk balik bersama, disebabkan rumah mereka sebelah menyebelah je. Sebenarnya Wada ni disukakan dekat Pak Su Adam tu, tapi Adam tu biasalah, dia ego, jual mahal dan tak reti nak menghargai orang sekeliling dia. Emak si Wada ni, lakonan Fauziah Nawi, memang sangat sayang dan ambil berat dengan budak-budak tu. Dia juga merupakan peminat cerita 60-an, 70-an, terutama cerita-cerita Allahyarham Tan Sri P. Ramlee. Kalau kita dapat tengok dalam cerita ni, apabila dia bergurau dengan anak dia, iaitu Wada ni, dia sering meniru dialog-dialog dalam cerita tersebut dalam kehidupan seharian dia, termasuk menari lagu-lagu lama tersebut. Okey, pada suatu hari ketika sedang mengemas rumah, si abang terjumpa satu borang untuk sambung belajar Pak Su Adam dia ni dulu. Dekat situ juga mereka dapati hari jadi Pak Su dia ni dah nak dekat. Jadi dia orang sepakat untuk menghadiahkan Pak Su dia ni dengan seutas jam tangan. Sebab dia orang tahu Pak Su dia ni selalu lambat sebab tak ada jam. Jadi mereka ni pun curi-curilah bekerja dengan mengumpul tin-tin minuman lepas waktu sekolah. So apabila selalu balik lambat, Pak Su dia ni mula pelik. Dan mereka cuba sedaya upaya untuk tak nak beritahu apa yang mereka buat. Konon-konon untuk surprise lah macam tu. Jadi mereka kena marah juga malam tu. Dan last sekali, diorang dapat juga beli jam tangan untuk Pak Su dia yang berharga RM60. Tapi dalam perjalanan pulang tu, hari dah gelap dan bas untuk balik ke rumah mereka dah tak ada lagi dah. Jadi mereka terpaksa balik berjalan kaki ke rumah pada waktu tersebut. Dan Pak Su Adam dia ni begitu risau sekali apabila mereka ni masih lagi tak pulang-pulang. Jadi Pak Su Adam dia ni pun ambil keputusan untuk pergi cari dia orang ni. Jadi Wadah mengajak Pak Su Adam ni untuk pergi cari sekali lah budak-budak ni dengan menaiki kereta dia. So jumpalah budak-budak dua orang ni tengah berjalan kaki balik dalam keadaan keletihan dan tak bermaya. Jadi Pak Su Adam dia ni dah mula naik hantu dah dan dah bengang sangat-sangat dengan mereka ni. Dia juga merampas jam tangan dekat tangan budak-budak ni dan menuduh mereka mencuri jam tangan tersebut. Yelah, budak sekolah rendah kan, mana nak dapat duit untuk beli jam tangan macam tu kalau ikutkan logik akal lah. Jadi apabila mereka terangkan perkara yang sebenar, barulah Pak Su dia ni tergamam dan rasa bersalah pada waktu tersebut. So dah sampai rumah, barulah Mak Siti dan Wada terangkan semula kepada Adam tentang kakak dia. Dan barulah dia rasa bersalah dan menyesal. Dan selepas daripada peristiwa itu, Pak Su Adam mula bertanggungjawab dan menjaga mereka berdua dengan baik serta memberikan sepenuh kasih sayang.
Pengajaran yang boleh aku huraikan untuk cerita ini ialah janganlah bersifat terlalu ego dan panas baran. Kita juga janganlah terlalu berdendam yang akhirnya kita juga akan menyesal di kemudian hari. Serta nilai kasih sayang itu sangat penting dalam kehidupan. Okey, apa yang best dalam cerita ni bagi aku, lokasi tempat diorang syuting ni sangat cantik, iaitu kawasan sawah padi dan kawasan-kawasan kampung. Kalau kita tengok, sejuk je mata memandang. Di samping itu juga, footage-footage yang diambil sangat menarik seperti penggunaan drone untuk wide shot bagi menampakkan dengan lebih jelas lagi lokasi ni. Cerita ni bagi aku sangat kreatif lah sebab semua rasa ada dalam cerita ni seperti marah, sedih, kelakar dan takut. Tambahan pula watak Fatimah tu, alahai, comel betul lah. Itu yang buat aku rasa nak tengok sampai habis tu. Di samping itu juga, penggunaan lagu dalam ni pun memainkan peranan yang penting juga untuk mengusik hati penonton. Memang terbaik lah lagu Sumpah dengan Naim Daniel tu. Memang kena sangat. So overall jalan cerita ni bagi aku awesome jugalah. Dan pelakon-pelakon semua menjayakan watak masing-masing dengan baik. Terutamanya Shahnaz lah. Kalau watak-watak yang macam ni memang makanan dia lah. Okey guys, jom kita tengok pula apa kesalahan-kesalahan yang terdapat di dalam cerita Jam Tangan Pak Su ini. Jom kita tengok. Kesalahan pertama yang terdapat di dalam cerita ini di mana bapa Pak Su menghantar budak-budak ni ke sekolah dengan menaiki basikal. Okey, di sini kita masih dapat lihat satu beg plastik berwarna merah tergantung di handle basikal. Itu merupakan bekal makanan untuk Pak Su Adam. Jadi apabila sampai di hadapan sekolah, beg plastik tersebut telah hilang dan tidak ada lagi tersangkut di situ. Mungkin babak tersebut dibuat pada hari yang berlainan sehingga budak konti pun tak perasan tentang perkara tersebut. Okey, kesalahan yang kedua pula bagi babak ini. Kita perhatikan beg tangan Cikgu Wardah masih berada di ribaan dia ketika dia berborak dengan Adam. Apabila kamera bertukar shot, beg tangan dia secara tiba-tiba berada di sebelahnya dan dia terus memegang beg tersebut. Padahal tadi dia dah pegang di single shot yang sebelumnya. Okey, kita pergi ke kesalahan yang ketiga. Dekat shot mereka berdua ni, si abang hanya menggalas beg dengan sebelah tali sahaja. Okey, kita tonton dulu babak ni sekejap. Selalunya kau buat kerja rumah dengan si Wardah. Ini sampai malam baru kau balik. Tengok di sini, apabila kamera berubah ke wide shot, si abang menggalas beg dengan kedua tali pula. Okey, di sini galas dengan satu tali semula. Dan jadi dua tali semula. Mungkin editor pun dah tak boleh nak tolong cover dah kalau dah jadi macam ni. Aduh. Okey, kesalahan yang terakhir yang aku dapat kesan dalam cerita ni, kita perhatikan cara dan posisi Wardah meletakkan beg sekolah mereka berdua ni. Perhatikan beg pink tu. Okey, desainnya facing ke hadapan dan disandar dekat tiang batu rumah tu. Apabila kamera bertukar shot untuk ambil medium shot Mak Siti ni, kita tengok beg dekat belakang tu. Ia sudah pun diubah dan beg pink tadi yang desainnya facing ke depan dah bertukar ke belakang dan kedudukannya juga dah berubah. Jika di awal tadi beg itu disandar ke tiang batu, tapi yang shot kali ni beg itu sudah berada di belakang tiang tersebut. Okey guys, sebelum saya menutup video saya untuk kali ini, saya ingin memohon maaf kepada mana-mana pihak ataupun individu yang terasa dengan komen-komen saya sebentar tadi. Okey, saya memberikan komen berdasarkan apa yang saya lihat, apa yang saya rasa dan apa yang saya tonton. Okey, so kita jumpa lagi di next review akan datang dengan filem-filem ataupun cerita-cerita yang lain pula. Assalamualaikum daripada saya, Fik, penyiasat filem anda. Bye-bye.